Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Kamsiah Widayati binti Harun selaku pensyarah mata pelajaran GWP 1992 Wacana Penulisan. Saya Ain Zulaikha binti Zamali bersama rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Muaz bin Ahmad Rasid dan Nur Hazirah Amira binti Imran akan membentangkan tentang kemahiran membuat laporan iaitu etika dalam penulisan dan pelagian. Isi kandungan yang kami akan terangkan ialah pengenalan, ulasan kandungan artikel, keutuhan wacana dalam penulisan artikel dan rumusan. Dalam pengenalan, kami akan menerangkan tentang tajuk dan nama penulis beserta maklumat tambahan. Resensi ialah suatu ulasan mengenai nilai sesebuah karya atau buku. Kerja khusus yang dipilih oleh saya ialah Nur Syuhada binti Amsyur daripada kelas BMSK 1 berdasarkan kerja khusus pengantar pengajian profesional iaitu GPP. Tema kerja khusus ini ialah tentang elemen-elemen profesional keguruan, pembelajaran sepanjang hayat, kepentingan pemufakatan komuniti dan isu dan cabaran profesionalisme, keguruan dan pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya, berdasarkan hasil kerja khusus ini, saya mendapati ada tema yang bersesuaian bertepatan dengan tajuk yang diberi iaitu profesional keguruan ialah pekerjaan yang berkait dengan sumbangan guru terhadap murid dan masyarakat. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawa hasil kerja khusus ini bertepatan dengan tema yang diberikan. Malahan, penulis juga menyatakan bahawa objektif yang jelas dalam pelaksanaan kerja khusus dengan mengambil takrifan berdasarkan Kamus Dewan seperti Kamus Dewan edisi keempat tahun 2007, iaitu keguruan ialah perkara yang berkaitan dengan guru, iaitu berkait dengan tugas, peranan serta kelayakan sebagai guru. Seterusnya ialah penulis juga menyenaraikan 3 jenis elemen profesional keguruan bersama penerangan pada setiap isi dengan jelas. Tempoh pelaksanaan kerja khusus ini adalah selama 35 hari iaitu bermula dari 13 Februari sehingga 18 Mac tahun 2020. Kita akan beralih pula kepada ulasan kandungan artikel. Okey, seterusnya kita pergi kepada ulasan kandungan artikel. Kita pergi kepada objektif kajian penulis. Yang pertama, penulis ingin mengenal pasti elemen-elemen profesionalisme keguruan. Yang kedua iaitu menganalisis cabaran-cabaran profesionalisme keguruan terkini. Yang ketiga, penulis ingin mencadangkan langkah-langkah penyelesaian bagi mengatasi cabaran profesionalisme keguruan. Yang terakhir, penulis juga menerapkan kepentingan hubungan permufakatan antara pihak sekolah dan dengan komuniti. Bidang umum bahan bacaan iaitu bidang pendidikan. Yang pertama iaitu profesionalisme keguruan, yang kedua iaitu hubungan permufakatan sekolah dengan komuniti. Seterusnya kita pergi kepada kaedah penyampaian bukti yang dapat ditulis oleh penulis, iaitu fakta dan idea disokong dengan pendapat tokoh atau bahan rujukan yang standard. Sebagai contoh, kolaboratif boleh diertikan erat dari segi kerjasama antara dua pihak atau lebih menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005. Berikut adalah hujah penulisan yang ditulis oleh pengarang. Yang pertama ialah elemen-elemen profesionalisme keguruan, yang kedua pembelajaran sepanjang hayat, yang ketiga cabaran profesionalisme guru dan langkah mengatasinya, dan yang terakhir kepentingan permufakatan sekolah dengan komuniti. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, keutuhan wacana. Antara keutuhan wacana yang boleh didapati dalam penulisan ini ialah ketepatan tata bahasa. Umumnya, tata bahasa yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah amat baik dan sangat bersesuaian dengan keseluruhan isi artikel. Sebagai contoh, penulis telah menggunakan pola ayat yang bersesuaian.
Hal ini berdasarkan contoh petikan yang terdapat dalam artikel, iaitu elemen yang perlu dimiliki seorang guru ialah nilai dan etika yang baik. Petikan ini menunjukkan penggunaan pola ayat yang betul, iaitu frasa nama dan frasa adjektif. Seterusnya, keutuhan gramatik. Dari aspek keutuhan gramatik, penulis telah menggunakan kata hubung sebagai pengembangan idea. Hal ini adalah berdasarkan contoh petikan yang terdapat dalam artikel. Perkataan "dan" yang terdapat dalam petikan tersebut menjadi kata hubung selaku pengembangan idea. Selanjutnya, keutuhan semantik. Dalam penulisan ini, penulis ada mengemukakan keutuhan semantik dari segi sebab dan tujuan. Hal ini adalah berdasarkan contoh petikan yang telah dinyatakan, di mana guru perlu menguasai pengetahuan dalam pelbagai bidang, terutamanya isu semasa bertindak sebagai sebab, manakala tujuannya pula adalah agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan murid-murid yang berkualiti dan berpengetahuan. Koheren. Koheren merujuk kepada kesinambungan ayat-ayat dan perenggan-perenggan yang membawa idea-idea tertentu. Berikut merupakan petikan yang diambil daripada penulisan yang menunjukkan koheren. Hal ini menunjukkan bahawa penulis telah berjaya memasukkan unsur koheren dalam penulisannya. Seterusnya, kohesi. Kohesi merujuk kepada idea atau isi sesebuah esei yang dijalin rapi sehingga menjadi bersepadu. Penulis telah menunjukkan ciri-ciri kohesi dalam penulisannya berdasarkan contoh petikan yang telah dinyatakan. Selain itu, tanda baca. Penulis telah menggunakan tanda baca yang betul pada keseluruhan artikel. Sebagai contoh, penggunaan tanda koma, nokta, serta pembuka dan penutup kata yang tepat. Mengambil petikan dalam artikel, oleh itu, cabaran ini mesti diatasi kerana bak kata peribahasa, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Contoh ini menunjukkan penggunaan tanda baca yang telah dinyatakan dengan tepat. Keutuhan leksikal. Penulis ada menggunakan perkataan antonim dalam penulisannya, iaitu pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, yang menunjukkan sesuatu yang berlawanan, iaitu pemuda dan pemudi. Laras bahasa. Laras bahasa yang digunakan oleh penulis dalam penulisannya ialah laras bahasa akademik. Hal ini boleh dilihat daripada pernyataan definisi daripada Kamus Dewan. Jenis wacana. Jenis wacana terdiri daripada 3, iaitu kronologi, organisasi dan idea. Penulis telah menunjukkan ketiga-tiga jenis wacana dalam penulisannya. Hal ini adalah berdasarkan contoh petikan yang telah dinyatakan yang diambil daripada penulisan itu sendiri. Berdasarkan kerja kursus ini dan pandangan keseluruhan kerja kursus yang telah saya kaji. Kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan penulisan akademik ini, didapati bahawa penulis mampu mengelas tentang topik elemen profesionalisme keguruan dengan jelas. Setiap isi yang dinyatakan mempunyai koheren dan koherensi kerana aspek ini merupakan ciri yang sangat penting bagi memastikan suatu penulisan itu berkualiti ataupun sebaliknya. Selain itu, saya boleh mengulas penulisan ini dengan mudah kerana fakta dan hujah yang disampaikan tidak terlalu kompleks dan mudah difahami, di samping laras bahasa yang bersesuaian untuk digunakan dalam karangan tersebut. Namun, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan mutu penulisan yang perlu dititikberatkan oleh penulis. Antara ini ialah, penulis perlulah memastikan ejaan yang betul dan mengelakkan daripada kesilapan mengeja, kerana kesilapan mengeja akan mempengaruhi hasil kualiti kerja kursus tersebut. Ia akan menyebabkan markah kerja kursus itu akan terjejas.
Selain itu, penulis hendaklah menggunakan penanda wacana yang pelbagai seperti penanda kronologi. Seterusnya, penulis haruslah menggunakan citation ketika menulis rujukan kerana memudahkan untuk pengulas memastikan kesahihan rujukan tersebut. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.